Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. الحمد لله muslimin dan muslimat. 20 hari bulan 2 2022. Hari ini berapa bulan tu Imam? Bulan 8. Kenal gino? Jam gino? Tak apa. Alhamdulillah. Saya duduk seria tu kot depa tahan ni pegang ni. Alhamdulillah. Maknanya kita masih lagi bersaudara. Muka surat 37 daripada kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Muka surat 37 daripada kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Penyakit ataupun racun dan penyakit dan penawarnya. Nombor 15 daripada tajuk kesan buruk dosa dan kemaksiatan. Mana orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat, ada kesan pada tubuh badan dia, ada sakit-sakit tu mungkin kot, kan? Dan juga kesan kepada hati dia, kepada jiwa dia. Yang ke-15 dah. Maknanya kita alim dah 14. Tahu dah 14. Ni masuk 15. Semua 20. 21. Apa dia yang nombor 15 ni? Kesan buruk. Kesan buruk kepada pelaku dosa dan kemaksiatan. Nombor 15, seorang hamba senantiasa berbuat maksiat hinggalah maksiat itu menjadi remeh baginya. Apa maksud menjadi remeh bagi dia? Dia pandang kata benda maksiat, dosa, salah dia buat tu benda ringan. Enteng je pak. Benda ringan. Tak ada apa. Orang yang asyik berzina, dia nampak zina tu ringkas benda. Orang yang asyik mencuri, dia nampak benda mencuri itu ringan. Orang yang risuah, dia nampak risuah itu ringan. Orang yang asyik dengan riba, dia nampak riba itu tak ada masalah.
Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada kita. Apa yang kita nampak dengan apa yang Allah nampak tak sama. Dalam surah An-Nur ayat 15 Allah Subhanahu wa taala sebut wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Allah kata wa tahsabunahu hayyina. Ini walaupun ayat ini bersangkut paut dengan kisah pendustaan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ayat itu berdasarkan kepada lafaz yang umum, bukan sebab nuzul yang khas. Walaupun ayat ini turun tentang kisah fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi ibarat yang digunakan itu membawa maksud yang umum. Kamu melihat, kamu mengira bahawa apa yang kamu buat itu hayyina, ringan, enteng, mudah, sikit, kecil. Wa huwa 'indallahil 'azim. Wa huwa 'indallahi 'azim. Tetapi di sisi Allah ianya adalah satu benda yang berat, satu benda yang besar, satu benda yang bukan main-main. Tapi oleh kerana dah biasa benda tu, ringan. Ini cerita kita duk naik mutu. Orang yang duk biasa naik mutu dah tu dia tak ada masalah apa. Tapi orang yang baru belajar naik mutu dia kata payah mutu ni. Tak kelepak naik ha. Payah. Dia tak bisa naik, dia tak boleh bawa. Macam juga belajar naik kereta. Ni kan orang yang baru nak belajar bawa kereta tu dia nak masuk gear tu dia kena kot lain. Kita baru belajar bawa kereta tu. No? Tapi kalau dah orang yang biasa, dia lepas tangan dia. Orang yang duduk tepi, dia kata, hoi, lepas tangan tu, bahaya. Dan dia tak ada masalah apa. Macam tu juga pelaku-pelaku dosa. Macam tu juga orang yang duk buat ibadat. Bagi dia ringan. Pasal apa? Dia dah biasa. Hadis orang tua dulu kata apa? Allah bisa. Pandai nak sambung. Pakai ingat belakang hadis tu. Hadis orang tua dia kata Allah bisa tegal biasa. Kalau kita duduk biasa buat jadi biasa. Orang kalau cara duduk biasa jaga pukul 3 pagi dia tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah. Pukul 3 pagi dia duduk jaga, duduk tengok orang bola Piala Dunia. Ingatkan jaga tahajud kan. Tak ada masalah bagi dia. Tak ada masalah bagi dia. Allahu akbar, remeh. Kita tak larat tunggu lah kan. No? Sampai satu tahap dia dah rasa remeh benda tu, ringan baginya dan kecil menurut kata hatinya. Kata hati dia kata benda tu kecil. Siapa dia duk biasa? Allahu akbar. Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil al-mudmin. Al-mudmin. Apa makna al-mudmin? Makna kaki lah. Maknanya dia tu memang hak tu Al-mudmin. Orang tu dah, orang kata apa dah mangli dah. Dah biasa dah bagi dia. Dan ini perasaan meremehkan dosa, meremehkan maksiat, meremehkan kerja-kerja jahat tadi ni, dan juga hati, perasaan hati merasakan benda tu walaupun salah di sisi Allah tapi dia nampak kecil. Ini adalah petanda kebinasaan. Jahanam. Musnah dia. Walaupun kita tengok dia hidup mewah, dia hidup senang, dia boleh pi rata pindah, dia boleh pi, kan? Tapi sebenarnya itu adalah petanda kepada kebinasaan. Di mana tu? Di akhirat tentu dah. Di dunia ni kita nampak ya. Kan? Padahal hati dia tadi ni kita tak tahu lagu mana. Pasal apa? Kerana semakin kecil dosa dalam pandangan hamba, maka ia semakin besar di sisi Allah. Kita duk berasa kata kecil benda dosa tu, tapi di sisi Allah besar. Tadilah ayat tadi. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. No.
Sebagai contohnya, inna ahdakum la yatakallamu bikalimatin min sakhtillahi la yadri ma tablugh yahwi biha fi nari jahannama ab'ada ma baina as-sama'i wal ardi. Allahu akbar. Kata seseorang daripada kamu bercakap dengan satu kalimah yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ini satu amaran daripada Nabi dia kata. Mungkin ada di kalangan kamu yang bercakap dengan satu kalimah saja, tapi kalimah itu adalah kalimah yang Allah tak berkenan, yang mendatangkan kemurkaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk berasa kata benda tu ringan saja, sedangkan ianya boleh membawa kamu jatuh ke jurang neraka, dalamnya langit dengan bumi. Jauh punya masuk. Satu kalimah ya. Tapi kalimah itu adalah kalimah yang Allah tak berkenan. Allah benci. Kita bercakap dengan satu kalimah, syirik ke apa tak kira lah. Di mana kalimah tu Allah tak berkenan. Kita tak sedar kata, dengan kita bercakap kalimah yang tak bagus, yang Allah tak berkenan tadi ni, rupa-rupanya Allah Ta'ala dah tahu kita ke dalam neraka, yang mana dalamnya dihuman kita ke dalam neraka, na'udzubillah, ialah jauhnya di antara langit dan bumi. Itu maksud, maksud kata kamu melihat benda tu kecil, tetapi di sisi Allah dia adalah satu benda yang besar, yang berat. Kita nampak ringan saja. Kita umpan, kita kena ingat semua kerja buat kita dinilai di sisi Allah. Ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hak kecil, hak besar, jahat, hak baik, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebab tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menafsirkan kalimah taqwa itu ibarat kata orang berjalan di atas, di celah-celah duri. Orang yang bertakwa ni dia cermat bila dia nak berjalan. Takut apa? Terpijak duri tu. Adapun orang yang tak ada takwa ni, dia tak kira dia rembat semacam ni, kena habis, tak ada masalah. Ibarat dia macam itulah kata Umar bin Al-Khattab. Al-Imam Al-Bukhari telah menyebut dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Ibnu Mas'ud kata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatara faqala bihi hakadha. Makna dia kibah. Sesungguhnya seorang mukmin, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seolah-olah dirinya ada di kaki bukit, kaki gunung. Dia duduk tepi bukit, tak kira lah bukit cabang ke bukit keteri, tak kira lah. Dia duduk tepi bukit, seolah-olah duduk tepi bukit. Dia takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Itu orang mukmin. Dia ibarat kita kalau dia buat salah, dia buat dosa, orang mukmin kalau dia buat salah, dia buat dosa, seolah-olah dia duduk tepi bukit, takut bukit tu timpa dia. Seolah-olah dia duduk tepi gunung, takut gunung tu timpa dia. Adapun orang-orang durjana, orang fasik, orang fajir, orang jahat, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di batang hidung dia. Dia nampak macam tu ya. Dosa tu macam lalat hinggap batang hidung. Lalu dia menepisnya macam ni. Maknanya dia kibah. Tepis. Kibah lah kita kata. Dia kibah macam ni. Hakadha. Maka terbanglah lalat tersebut. Terbang habis. Dia nampak macam tu ya. Kibah tu, kalau kita katalah kibah pun, dia pi tak? Dia pi sat, lepas tu dia mari pula. Maknanya dosa tu
Seolah-olah duk main kita. Dia duk pi mari, tak hilang daripada kita. Sehinggalah kita musnahkan betul-betul lalat itu. Musnahkan betul-betul dosa itu. No? Jadi tuan-tuan dan puan, nombor 15 ni dia nak abang apa kat kita? Dia nak abang kata, orang yang melakukan dosa besar, kerana asyik dia duk buat dosa besar itu, akhir sekali Allah Ta'ala bagi kepada dia satu perasaan, satu sikap memandang ringan kepada dosa tadi ni. Dan dia tak rasa nak tinggal lah dosa tu. Duk berasa nak buat situ lah sebab. Tak ada masalah apa. Macam dengan orang yang duduk menangguhkan taubat. Macam tu lah juga. Aku berasa aku sihat lagi. Kan? Berasa malas lagi nak bertobat. Kan? Kalau aku bertobat, aku tak boleh buat dah. Kan? Sebab kalau aku bertobat, sekali aku buat pula jadi supaya duk main Tuhan. Kan? Jadi dia tak bertobat, dia tangguh. Tangguhlah tahun depan. Kan? Ni buat awal Muharram, relax lagi. Dia tak tahu kata nyawa dia tu malaikat duk hambat sedia. Roh dia tu. Tunggulah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, ingat orang mukmin tak? Orang mukmin senantiasa melihat kesalahan itu berat. Kita tengok kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lagi, macam mana dia senantiasa muhasabah diri sebelum tidur. Macam tu juga dengan para sahabat, sentiasa mereka muhasabah. Duk perhati daripada awal dia bangun daripada tidur dia tadi ni, apa yang dia buat. Apa dosa yang dia buat, apa kesalahan yang mereka buat, maka mereka akan memohon keampunan daripada Allah. Tak tangguhlah. Walaupun pada pandangan kita apa yang mereka buat tu tak ada dosa. Sebab mereka melihat setiap benda yang khilaf dengan apa yang Nabi suruh, khilaf dengan apa yang Allah suruh. Maknanya, yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, yang bercanggah dengan apa yang Nabi suruh, mereka melihat itu adalah satu dosa besar yang mesti dihindarkan. Mesti dihindarkan. Dalam bentuk apa sekalipun. Tak kira dalam bentuk apa sekalipun. Pada pandangan mereka. Sebab itulah mereka ini hampir kepada Allah. Hampir kepada Allah, dekat dengan Allah. Dan Allah bagi kepada mereka segala-galanya. Berbeza dengan kita. Kita sentiasa jauh daripada Allah. Kenapa? Kita melihat bahawa kesalahan kita tu ringan. Tak ada masalah. Itu semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jauh kita daripada tempat ibadah. Semakin jauh kita dengan ilmu. Payah ilmu nak lekat kat kita. Pasal apa? Sebab kita memandang derhaka lawan Tuhan tu benar ringan. Yang ke-16. Bahawa kesan buruk kemaksiatannya menimpa makhluk Allah lainnya. Ada juga. Dosa yang kita buat tu kadang-kadang kesan itu kena kat orang lain. Mungkin kadang-kadang orang tu buat dosa, mungkin dia tak menanggung kesannya, ditanggung oleh anak cucu dia. Penderitaan itu. Beban dosa tu. Allah bala kepada anak cucu dia. Tak menjadi. Tak menjadi. Anak cucu siapa dia tu? Anak cucu korang tu. Kan? Tak payah. Maghrib duk main. Kut tanah lagi. Duk rempit lagi. Tak jadi. Kadang-kadang kita tengok benda tu ringan saja, mudah ya. Tapi sebenarnya daripada situlah membawa kepada yang lebih sakan, lebih dahsyat lagi. Itu maksud dia kata, ada kadang-kadang dosa yang seseorang itu buat, kesan itu tidak kena pada dia, tapi kena kepada orang lain. Bahkan dia kata kena kepada manusia, bahkan kadang-kadang kena kepada haiwan. Binatang kena jadi naya. Sehingga celakalah dia dan orang lain kerana dampak buruk dosa-dosa, kesan buruk dosa-dosa dan kezalimannya. Kita tak perasan ke Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada bala yang Allah Ta'ala tak akan timpa kepada orang yang buat salah di kalangan kamu saja.
Bala kalau dia mari, dia tak kira siapa. Orang buat salah ke, orang buat tak salah ke, habis dia sapu cerah. Manusia ke, menatang ke, dia sapu habis. Dia sapu habis. Macam baru ni kita tahun 2019 tu. Sampai kelar dia duduk pekuk mulut lagi. Sampai kelar ni duduk kena pekuk mulut lagi. Tahu pasal tak larat pekuk dah bubuh lah ni ya. Kalau orang tegak kita boh. Tak larat nak pekuk lah. Nyawa tak lepas. Baik gas ni duduk ada sedia lah poket. Nuh, 2019. Orang yang buat salah pun kena, orang yang tak buat salah pun kena habis cuci. Hak yang sakit pun kena, hak yang tak sakit pun kena. Kami tak ada apa, relax kena mu tak leh jalan mana. Kau duduk kurang rumah tak leh pergi mana kalian kita pun. Walaupun kita sihat elok. Kau duduk musim. Laki tengok bini, bini tengok laki. Dekat, pakai duduk cemuh nak cemuh kena. Kita ya ada. Hak ada nak cucu, kau duduk keling nak cucu. Kan? Bala lah tu. Sampai kelar ni pun duk ada lagi. Kan? Sampai kelar ni duk ada lagi. La ilaha illallah. Tu dia lah tu. Tu dia antara apa? Kesan buruk yang dilakukan, yang menimpa orang semua. Kenapa? Kerana kemaksiatan yang dilakukan oleh beberapa orang manusia saja. No? Kesan dia banyak lah. Barang naik harga, minyak ada daripada sembunyi. Kan? Kita dulu minyak tu harga RM20 tu berasa mahal dah. Waktu minyak harga RM17 tu kan? Sebetulnya tu. Lah ni berapa dah? Tak tahu, saya tak bisa duk beli minyak. Berapa? 40 lebih dah. Rebus. Pakai rebus. Rebus pula. Rak kan nak rebus semua. 2-3 hari lepas tu kan cemuh. Bakar. Dah bakar lah pula. Lama-lama habis kayu. Orang kayu pun tak ada dah lah ni. Bala lah tu bala. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak fikir kata itu adalah bentuk bala. Sehingga orang bagus-bagus yang duk rajin pergi masjid pun tak boleh pergi masjid. Tu. Tu bala lah tu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kau duk marah, kau marah ke kau ni. Kan? Kita tak perasan kata itu adalah salah satu dari bentuk bala yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada manusia. Hak yang orang buat salah tu, bala kena ke dia pasal dia buat salah. Hak orang yang tak buat salah, bala kena ke dia juga pasal dia tak larang orang. Kena semua tu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kata Allah melaknat Bani Israel. Contoh dia. Dalam Quran Allah kata Allah melaknat Bani Israel. Bagaimana? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Kerana mereka tidak mencegah, tidak melarang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Tak larang. Macam kita lah, tak lambat Tok Kaya Aneman ni pun kalau ada orang buat salah, kalau tak tegak, habis satu masjid. Habis satu Qaryah. Tunggulah. Tengoklah. Kalau cara ada kemungkaran berlaku dan kita tak larang, kita tak halang, dalam rumah tangga kita ada kemungkaran berlaku, kita tak cegah, kita tak larang, tunggu masa dia. Kalau tak kena atas dunia, berat lagi. Berat lagi di akhirat. Oh, jangan buat main. No? Jangan buat main. Benda ni bukan boleh melawak. Saya ulang balik. Allah kata tadi pada tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu mengira benda tu ringan, tetapi di sisi Allah dia adalah benda yang berat. Benda yang berat. Bukan kata nanti banyak. Anak cucu kita tak mau semayang pun, tunggulah bala. Tunggulah. Anak cucu kita tak mau semayang pun cukup dah. Agama kita dah ajar dah. Anak kita tu umur 6 tahun, suruh semayang dah. Kita tak suruh semayang, suruh puasa. Paksa suruh puasa. Saya tak biasa jumpa hadis pun. Suruh paksa budak puasa kecil-kecil. Kan, didik tak apalah, ni paksa. Tak boleh buka, guna puasa. Oh, tegas. Tapi semayang, takut kalau ngempak tak semayang tu jadi masalah tu. Kan? Jadi masalah lah. Kan? Pak apa kata, nak suruh apa aku tak semayang lagi. Slow sikit lah dia apa kan. Tapi puasa tak boleh, dia kena puasa juga.
Kan? Umur 10 tahun kalau tak semayang, godan. Orang Padang Terang kata godan. Tiba, no, wadribuhum. Pukul mereka kalau mereka tak semayang pada ketika usia mereka 10. Kita bukan 10 dah, bukan balik dah, buluk dah, tak semayang lagi. Kan? Bukan kata 10 tahun dah, 20 tahun dah tak semayang lagi. Allahu Akbar, nak jadi ke mana tu imam oi. Kan? Kita tak larang. Depa duk menega waktu maghrib tu kita gitu pang beli sama. Mayang bedak depa tu. Depa semangat lagi, kita duk bagi semangat lagi kat depa. Kan? Kita duk bagi semangat. Nak kita semayang kena tu buka sebelum asar lagi. Pukul 3 buka dah, tapi pasal malam. Sebelum Isyak tak ada dah. Kan? Nama pasal malam. Sebelum asar buka dah. Malam ke tak lagi? Buka dah. Balai gila nak buka apa tu, masalah dia semayang tak tu. Tanya Islam tak? Marah kita. Kalau kita tanya dia Islam ke tak ni, marah kita. Apa tanya soalan tu? Kan? Tak kalau tak semayang nak Islam tak mana? Tu lah. Tu dia tu. Sebab itu di antara bala yang Allah Ta'ala terima, yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, di antara puncanya tu kita tengok ringan. Kita tengok ringan. Tak usah kata lagu tu, kita bukan payah mana pun buat pasal malam di depan masjid pun dia tak masuk dalam masjid semayang. Tak masuk semayang. Tak, pasal apa? Waktu maghrib itulah nak lakunya. Waktu maghrib tu nak lakunya. Allahu Akbar. Mari. Tak banyak dah, tak banyak. Kena 5 6 guni lagi. Tapi bahasa tu nak menarik perhatian orang. Kan? Cuba Tok Imam pergi tuan tu. Mari. Kah nak kat sini. Tak ada tempat kosong ni. Tobat tak mari. Tak ada tempat kosong dah. Tak boleh pergi. Dia boboh tu pula lah. Tempat kosong tak ada dalam masjid. Nak bayang kena tak lagi. Allah. Mujahid. Ni seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Kata apa? Ulama tafsir. Sesungguhnya hewan-hewan melaknat para pelaku kemaksiatan dari kalangan manusia. Kita tak dengar, kita tak tahu. Haiwan tu, binatang tu pakat duk laknat kita. Segala semut, no? Segala katu, segala lipas, segala kebau, segala lembu, segala kambing, hidup laknat. Pasal apa? Dia jadi susah. Susah apa? Kerana pasal dia ni lah ni hujan tak turun. Pasal dia ni buat maksiat lah hujan tak turun. Yang dia ni duk lapar lah. Kemudian duk lapar upuk lah. Nak makan tak ada. Tak ada benda nak makan. Pasal apa? Pucah ni dia. Kan? Kebelakangan ni pula hujan tak berhenti beradu dah. Hujan tak berhenti beradu dah. Kan? Hujan. Berhenti 2-3 hari, dia mari pula dah. Dia hakut kali rumah-rumah utuh. Itu pun bala juga tu. Pasal apa tu? Pasal ada di kalangan kita yang buat maksiat, buat salah. Ada. Ni. Manakala kekeringan, kemarau panjang melanda dan hujan tertahan tak turun. Kan? Orang hak duk buat benang pun tak boleh buat benang. Apalah salah aku. Kan? Aku tu kan mek padi tu waktu mek zakat terus dah. Tak ada nak masuk lah poket aku lagi. Tu orang bagus. Tapi oleh kerana jiran itu tak ketubik zakat, dia tak pernah duduk larang. Tak pernah duduk piduk suruh. Tak pernah hina nasihat. Kena kalian dengan dia. Supa. Kan? Terbit harum manis banyak ke main. Lekat 5 butir pohon. Pasal apa tu? Bala lah tu. Bala tu. Pasal apa? Tak terbit zakat. Jiran duduk sebelah rumah tu kan. Kau duduk tengok. Ya. Kan? Tengok. Harum manis. Tu harum manis tu. Cik katakan anak cucu dah tu harum manis cik tu. Harum manis. Tengoklah. Tengok kuning, telan, elia. Yang jiran tu kau duk hakut.
Allahu Akbar 2-3 butir tak rugi ya bagi ke jiran kita tu. Kan? Bagi ke orang masjid ni. Barulah jadi ada keberkatan. Hak tu dia nak tuai bila? Di akhirat tu. Allah kata dalam Quran, "Wa ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Yang mana yang ada di sisi kamu itu hilang. Wa ma 'indallahi baq. Yang mana di sisi Tuhan kekal. Hak kita simpan ke dia tu. Hak kita simpan di sisi dia, hak kita duk infak, duk sedekah tu. Yang malaikat duk doa nak bagi tu. Ada 2 orang malaikat duk doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang nak rajin infak tu ganti. Bagi ganti. Tak boleh dunia, di akhirat. Wa'ti mumsikan talafan. Beri kepada orang yang kedekut, orang yang haji bakhil tu pada kerugian. Rugi. La ilaha illallah. Manakala kekeringan kemarau panjang melanda dan hujan tertahan, hewan-hewan itu pun berkata, ini akibat buruk dari kemaksiatan manusia tadi. Ini akibat. Allahu Akbar. Allah kata apa? Innahu kana zaluman jahula. Galak nak pegang amanah. Allah Ta'ala nak bagi ke bukit-bukit tak muh. Nak bagi ke gunung-gunung tak muh. Nak bagi ke hak lain pohon kayu pun tak muh. Tapi manusia nak pikul amanah tu. Nah kan? Pikul. Tapi Allah kata apa? Manusia itu kejam lagi jahil. Jahil kita. Kita tak tahu. Nombor 16 ni pada. Nombor 16 ni dia nak abang kita kata, kesan dosa itu bukan sakat ditanggung oleh orang yang buat dosa, bahkan juga diterima oleh siapa? Orang yang tak buat dosa, tak buat salah. Bahkan bukan kita saja manusia, bahkan binatang pun menanggung juga. Bila kemarau ke habis bukan tak boleh, tak ada minuman. Pohon kayu pun tak boleh tumbuh. Habis. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena habis. Seterusnya yang ke-17. Allahu Akbar. Kemaksiatan menyebabkan kehinaan. Orang yang buat maksiat adalah orang yang hina di sisi Allah. Tapi pada pandangan makhluk, very good. Nampak bagus. Oh, bergaya dia tu. Padahal dia tu berlumang dengan dosa. Oh, segak bergaya. Nampak dia kan? Di sisi apa dia? Pandangan kita ni. Sebab pandangan mata manusia ni kabur. Allahu Akbar. Kita nampak hak tu ya zahir ya. Hakikatnya kita tak nampak. Adapun Allah Ta'ala ni dia nampak segala-galanya. Allah kata wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Musmunyikan, muzahirkan perkataanmu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala reti. Tak payah. No? Dan ini pasti. Memang sungguh dia kata. Kerana seluruh kemuliaan ada di sebalik ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walaupun pada pandangan manusia, orang yang taat kepada Allah Ta'ala itu nampak lekeh. Manusia nampak lekeh orang taat kepada Allah Ta'ala. Puasa semua. Puasa sedia dah tu. Tak boleh buat kawan. Ni. Pergi rumah tengok. Tak ada. Pergi masjid. Tak boleh berkawan dengan dia ni. Ni kan? Duk pelekeh. Orang perempuan pun mereka duk pelekeh tengok. Apa nama? Pakai pakaian sehingga tak nampak bentuk tubuh. Dia tu bulat namanya. Yang tak pakai. Cara-cara orang ni lah. Orang moden-moden ni. Dia nak payah pakai. Tengok orang lala ni mau pakai tunjuk bentuk tubuh badan tu. Nampak? Kemas dia tu. Pada pandangan mata manusia gitu lah.
Tak tahu kata di sisi Allah mereka itu adalah orang yang hina. Orang yang bawa fitnah kepada orang mukmin ni Allah Taala marah. Allah kata apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang duk bawa fitnah kepada orang mukmin. Kadang kita tak erti bila aku duk fitnah dah. Bila kita contohnya perempuan ni bila dia pakai pakaian ketat senat, dia jadi fitnah kepada orang mukmin. Orang mukmin tergoda, kan? Orang lelaki tergoda jadi fitnah. Bagi mereka itu azab yang pedih dan bagi mereka itu azab yang membakar di akhirat nanti. Jagalah anak cucu kita. Kita tak larang, kena ke kita. I pakai okey je. I pakai okey je. You okey lah. Tapi anak-anak cucu you di bawah tanggungjawab you. You kena jagalah. You biar. You kena. Memang kalau kita tengok kan. Kalau kita pergi beli cucur tu. Kan? Cucur hak lama-lama tu dia bukuh molek. Cucur hak baru-baru tu dia tak bukuh. Dia lah tu. Hak yang orang kata apa, hak yang pencen tu pakat bukuh tak kira molek kami. Hak yang penemu muda-muda ni dia pakat buka habis. La ilaha illallah. Sungguh ni. Bukan kata melawak tak, sungguh. Bila tu nak tutup aurat tu? Tunggu tua. Tua mu tak tutup aurat, tak apa, tak ada sebenarnya bulur dah. Oh, senang cakapnya. Oh, tua tak kena tutup aurat, tak apa dah. Tapi orang tutup ni dia takut nak masuk dalam kubur tu. Tu dia tutup tu. Oh, aku tak berani lah. Kan? Satu, yang keduanya dia insaf dah. Dia tutup lah. Macam hadap mari ke masjid ni. Kan? Kubur kata, idara dia nak. Kubur kata apa? Idara dia mari sini. Gar tu kya karte? Rumah kata apa? Shalom. Rumah duk hambat kita dah. Kan? Kubur duk kata mari. Hak duk mari masjid tu. Hak pencen negara. Kan? Hak duk batuk kering tu. Hak duk mari masjid. Ada hak muda-muda. Pasal malam lah. Tapi lekeh lagi kalau hak tua bergagah pergi pasal malam juga agak Nak makan tak bernama sangat. Kalau beli sate pun satu cucuk taruh habis. Bagi mereka belilah. Kan? Allahu Akbar. Padahal nyawa lah ni semakin hari semakin rapuh. Hak tua pun mati, hak muda pun mati. Pasal hak muda tu cepat mati lagi. Pasal naik mutu laju. Kan? Hak muda tu. Allahu Akbar. Di mana bukti kata ketaatan, kemuliaan itu pada ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzah." Izzah tu kemuliaan. "Falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menuntut kemuliaan, siapa yang nak kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Duk di tangan Allah. Makna kalau kita nak, kita minta ke dia. Tapi manusia tak. Dia tak nampak. Dia kemuliaan pada manusia ni di mana? Pada dunia. Pada dunia. Tak tengok cerita Qarun dalam surah Al-Qasas. Sebelum muka yang terakhir itu dalam surah Al-Qasas. Qarun ni Allah tak mula daripada ayat itulah. Kalau nak tengok cerita dia kata inna qaruna min qaumi Musa fabagha alaihi. Kisah dia bermula di situ. Ni satu harinya dia pakai fa kharaja ala zinatin. Dia pakai pakaian molek tak kira lah. Okey, tubik daripada rumah dia tu. Maka orang-orang yang berkenan ke dunia ni dia kata, dia kata kalau aku boleh tertera tu, kata, kalau orang kita kata pecah kepala. Dia kata, ringin nak jadi lagu tu, dia kata. Tak apa lagi lah. Kemudian dengan kesombongan dia ni tak kira lah Qarun ni. Dia kata aku ni dapat sampai tahap ni kerana kepandaian aku.
Dia lupa dah kata yang bagi ke dia tu siapa? Allah, dia lupa dah. No? Bila dah jadi sampai tahap tu Allah marah ke dia, Allah benamkan dia sekali dengan harta benar dia. Allah benamkan dia kali dengan harta benar dia. Harta benar dia tu tenggelam, terbenam sehingga sampai di Malaysia ni. Itu kita dengar cerita dulu orang jumpa harta karun. Sampai di Malaysia rupanya. Sampai harta karun di Malaysia. Tak seka saya pun. Kan? Lepas tu tak apa lah. Orang yang mula-mula tadi dia kata apa? Dia kata kalau boleh aku teringin nak jadi lagu tu. Bila dia tengok karun tenggelam kali dengan harta dia kata apa dia kata? Sawabullah. Ganjaran di sisi Allah tu lebih bagus lagi. Tu maksud ayat ni kata apa? Kemuliaan tu di sisi apa? Di sisi Allah. Dan Qarun tu dia boleh tahap kaya tu siapa bagi? Allah yang bagi ke dia. Tapi dia terlupa. Dia terlupa puca. Tu puca dia jadi kaya, dia jadi ada banyak sehingga anak kucing dia orang tak nak bawa. Kaya sungguh Qarun ni. Lah kali kekayaan itu memusnahkan dia. Maka katalah orang yang yang teringin nak jadi supaya Qarun tu dia kata mujur dia kata. Kalau tidak kali dengan aku kena. Tu jaga elok. Sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, duduk cara kita sudahlah. Duduk cara kita, jangan duduk teringin duduk cara orang. Sebab Allah Taala tu dia adil. Dia bagi itu kena molek dah. Kalau dia kenakan bala ujian kita pun sesuai dengan kita ya. Allah Ta'ala tak bagi lebih pada tu, tak bagi kurang pada tu. Banyak tu ya. Kalau dia bagi nikmat kita pun sesuai dah banyak tu ya. Padang tu ya. Kalau kita tu jenis padang dengan kereta peraturan saga, pakai peraturan saga lah. Tak suruh gagah lah pakai Volvo Mercedes. Tak ada cara. Kalau dia tu jenis padan dengan Mercedes buruk padan lah Mercedes buruk. Tak apa lah. Alhamdulillah lah. Jangan duk cadang nak ambil hak lain kemas pada tu. Tak ada bercara. Tak ada bercara. Kalau jenis makan ikan taman, yang makan ikan taman tak suruh cadang senangi kot tu lah. Susah. Takut sekali dia jadi guling. Kalau cara kita jenis pakai kain bandel, tu suruh belilah baju hak mahal-mahal tu. Bosa-bosa silat-silat kalau boleh pakai baju tu mani, tidur duk pakai hak tu. Sayang nak buang dah. Dia cewi orang kata. Dia cewi. Gi kenuri pun pakai hak tu, gi masjid pun pakai hak tu. Allahu Akbar, tengok orang mati pun pakai hak tu. Apa tu kata? Mahal ni pun tahu tak? Kita duduk cara kita. Dia mari kesombongan. Tu semua dosa. Mengundang dosa ya. Dia mari guling. Tak padangan kita. Kita duduk cara kita dah. Duduk cara kita sudah. Molek dah Allah bagi. Sebab tu Allah kata di dalam surah Fatir kata, kalau siapa nak menuntut kemuliaan, kemuliaan itu ada apa dah? Di sisi Allah. Tutup sisi Allah. Tutup sisi Allah. Maksudnya, hendaknya dia mencarinya dengan taat kepada Allah. Kalau Allah bagi teratur-teratur lah kita duduk. Tak usah minta lebih pada tu. Karena dia tidak akan mendapatkannya kecuali di dalam ruang ketaatan kepada Allah sahaja. Kat tu ya. Tak boleh lebih pada tu. Tak boleh lebih pada tu. Kadang-kadang orang yang taat kepada Allah Ta'ala bukan tak betul hati pun tak dapat boleh teruk pada tu bala. Mari masjid tu bagus dah. Tapi nak nunjuk kat orang riak. Jahanam. Semayang tu bagus dah. Tapi kerana semayang tadi ni bukan lillahi ta'ala. Jahanam. Maka jadi Allahu Akbar tuan-tuan bukan mudah. Bukan mudah. Sebab itu ulama salafus salih telah menetapkan bahawa syarat amalan tu nak jadi amal soleh mesti kena penuh dua ni. Yang pertamanya apa dia? Al-ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Menepati kehendak contoh yang ditunjuk oleh Nabi. Dua ni. Buatlah molek tu mana pun.
Kalau lain daripada hak Nabi suruh, yang Nabi tunjuk, tak terpakai. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan lain daripada yang kami suruh, amalan itu ditolak. Kena faham elok. Bukan nanti banyak kita buat bagi kena molek dengan apa yang Allah dan Rasul suruh. Buat pergi molek gitu ya. Tak banyak tak apa. Sakat mana kita gerak lah. Sakat mana kita gerak lah. Tapi janganlah semayang Isya 2 rakaat. Aku gerak 2 yang nak buat guna. Tak boleh lah. Hak tu dah azimah dia panggil satu penetapan. Tak boleh lah. Hak tu kena tetap lah. Nah. Allahu Akbar. Di antara doa sebahagian salaf, ya Allah muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu. Tu. Dan jangan menghinaku dengan kemaksiatan kepadamu. Itu doa ulama salah, orang salah. Dia berdoa lagu tu. Dia tak minta hak lain. Kita ke minta hak lain, minta hak nu minta ni kan. Dia tak, dia minta supaya Allah Taala jadikan dia mulia dalam keadaan taat kepada Allah. Dan janganlah kerana silap dia buat salah sikit, buat dosa sikit, Allah Ta'ala jadi kehinaan bagi dia, minta berlindung. Minta. Waktu sujud kita tu, dalam sujud kita tu kita minta. Minta benda ni. No? Allahu Akbar. Apa dia? Kata kena. Jangan nak kata dalam bahasa Melayu lah. Allahumma akrimni bit-ta'ah. Allahumma akrimni bit-ta'ah. No, wala tuhinni bil ma'siyah. Tak ada masalah yang boleh nak doa guna pun. Tapi syarat dia bahasa Arab. Jangan doa dalam bahasa Melayu, jangan keren. Kawan kita tak boleh mayang lagi. No? Kita doa. Doa lagu mana tak apa, tak ada masalah. No? Tapi nak moleknya kita berdoalah dengan doa yang Nabi ajar kita. Yang Nabi ajar kita. Carilah doa-doa yang Nabi ajar kita. Di antara doa yang selalu dibaca oleh ulama salafnya, ya Allah muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu. Allahumma akrimni bit-ta'ah. Ya Allah muliakanlah aku dengan ketaatan. No? Wala tuhinni bil ma'siyah. Imam Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ulama tabi'in. Dia kata apa? Sekalipun bagal. Bagal ni apa dia? Bagal ni adik kik pada kuda, abang kik pada himar. Bagal. Kacukkan. Sekalipun bagal mereka membawa mereka dengan tegak dan kuda mereka membawa mereka dengan cepat, wallahu a'lam. Kalau lajak gini marah aku pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti terkejut tak apa, jangan mati terkejut.